ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Terafakkan kesyukuran pada malam ni kita sama kitab Muyatul Musallih. Bab sembahyang sunat. Muka surat 87 Rumi. Jawi muka surat 27. 3, 4, 5, 6, 7, 8 daripada atas 27 8 daripada atas Rumi 87. Itu bersama kan? Cari sembahyang sunat taubat. Siapa yang berbeza muka surat tu cari sembahyang sunat taubat. Yang mana sebelum ni kita dah selesaikan 10 lah maknanya. Solat sunat rawatib, solat witir selesai dah. Solat duha selesai. Solat sunat isyraq, solat sunat awabin, solat sunat zawal selesai dah. Tahiyatul masjid selesai. Solat sunat wuduk dah selesai. Solat sunat musafir selesai. Solat sunat qudum, kembali daripada musafir, selesai juga. Masuk yang ke-11, solat sunat taubat. Muka surat 87 Rumi, Jawi 27. Okey. Niat tahiyatul masjid ataupun niat ba'diyah. Okey. Dia niat tahiyatul masjid selesai, memang boleh. Memang boleh lah sebab ketika khatib di atas mimbar, makmum jemaah hanya boleh sembahyang tahiyatul masjid. Jadi kalau dia niat tahiyatul masjid selesai. Soalan kat sini bukan tahiyatul masjid tau. Boleh tak nak buat ba'diyah? Boleh dengan syarat dia niat dua. Sahaja aku solat ba'diyah sekali dengan tahiyatul masjid, maka boleh buat. Niat kena dua. Kena buat. Sebab yang boleh tahiyatul masjid, ba'diyah tak boleh. Qabliyah, ba'diyah pula. Qabliyah tak boleh. Tapi oleh kerana tahiyatul masjid dan qabliyah boleh gabung, jadi kita gunakanlah kesempatan itu, iaitu sembahyang apa ni? Sembahyang tahiyatul masjid serta qabliyah ataupun qabliyah serta tahiyatul masjid. Boleh. Boleh buat gitu. Jadi kalau nak niat dua. Niat dia dua. Itu perbahasan kita yang lepas kan. Bahas kita yang lepas. Okey, sunat-sunat taubat. Yang pertama, yang ke-11 solat sunat taubat. Yang ke-11 solat sunat taubat.
Yang pertama, kita kadang-kadang bertukar solat sunat taubat dengan taubat. Ada orang bertukar solat sunat taubat dengan taubat, istighfar dengan taubat, bertukar. Taubat wajib jika kita dah buat apa-apa kesalahan, kita bertaubat. Rukun taubat tu wajib, bukan sunat. Rukun taubat tu wajib, malah taubat tu wajib, malah maksud taubat itu adalah menyesal kerana Allah. Itu maksud taubat, menyesal kerana Allah, dan kita berazam tak nak ulang balik. Itu taubat. Dan kita kena sempurnakan jugalah rukun-rukun taubat yang lain, kena qada dan sebagainya lah. Cuma maksud taubat adalah dia dah buat salah, kemudian dia menyesal kerana Allah dan tak nak ulang kerana Allah. Itu namanya taubat. Apabila seseorang itu bertaubat, maka dia disunatkan untuk buat beberapa perkara. Antara sunat yang dia sunat buat, tapi dia bukan taubat, dia sunat taubat. Antaranya istighfar, astaghfirullahalazim. Itu sunat. Taubat wajib. Taubat tu apa? Yang tadi itulah, iaitu menyesal dah buat salah dan berazam tak nak ulang balik. Itu wajib. Jadi banyak bila dah buat perkara wajib, dah buat, kalau ada kena mengena dengan orang, ganti dan sebagainya, itu bab lain lah. Cuma maksudnya sempurnakan rukun-rukun taubat. Habis itu tu aja, cukup dah tu tak berdosa dah lah. Ataupun dah kembali lah, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalahu. Taubat daripada dosa seumpama tak ada dosa, Allah ampunkan. Jadi selesailah bab tu. Selesailah bab tu. Cuma orang salah faham. Dia ingat istighfar tu taubat. Contohnya dia mengumpat, kita duk mengumpat ni, tak apa, ajak lagi istighfar. Istighfar bukan taubat, dia sunat taubat. Macam tu juga menangis. Menangis menyesali apa yang dia buat, menangis tu sunat. Tak wajib. Kalau tidak, siapa yang bertaubat tak menangis, tak terima taubat dia. Jangan bertukar. Solat sunat taubat adalah sunat. Tak semayang pun kalau bertaubat tu sah taubat dia, cukup rukun-rukun taubat, dia telah dinamakan bertaubat. Jadi bukannya bila buat satu-satu dosa, tak apalah, nanti kita semayang taubat. Semayang taubat tu sunat. Lepas tu lepas ni sempurnakan rukun-rukun taubat. Apa dia? Berazam tak nak buat lagi dan menyesal yang dia dah buat. Kalau ada kena mengena dengan orang, minta maaf ataupun ganti. Itu baru taubat. Jadi tak sah taubat tanpa melakukan rukun-rukun taubat tadi. Kalau Imam Ghazali kata ada 5 rukun taubat. Tidak sah taubat tanpa melakukan rukun-rukun taubat, walaupun beribu kali buat sunat taubat, beribu kali buat sembahyang taubat, beribu kali istighfar, berjuta kali istighfar, menangis, tetap juga tak diterima taubat dia. Sebab tak cukup rukun taubat. Apa rukun taubat? Tadi ya, menyesal, berazam tak nak ulang balik. Lepas tu ada kena mengena orang, ganti kalau kena mengena dengan orang. Jadi jangan tukar kat situ. Jadi yang ini apa kita nak bincang ni? 2 rakaat sunat taubat. Maknanya setelah dia bertaubat, sempurnakan rukun taubat, sunat semayang 2 rakaat. Lafaznya usalli raka'ataini sunnatat taubati lillahi ta'ala, sahaja aku semayang 2 rakaat sunat taubat kerana Allah Ta'ala. Jadi solat sunat taubat ni pendek je dalam kitab kita. Kena ambil kitab lain lah kalau nak panjangkan sikit. Jadi kalau macam tu lah keadaannya, sunat-sunat taubat ni elok dibuat bagi menggambarkan bahawasanya kita ni dah bertaubat dan kita buat yang sunat-sunat. Saya ingat dulu masa saya masuk pondok kecil lah, masa kecil lagi, ada abang-abang yang dah umur 20 waktu tu, yang dah ada misai. Kalau baru masuk pondok dah ada misai, dulu pelik tau. Macam Allah, misai dah ada. Kalau dia tu orang lama tak apa, dia dah jadi kepala mutalaah dah, kita panggil ustaz dah duduk 10 tahun baru tumbuh misai, ataupun duduk 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun, jadi kita panggil ustaz dah. Jadi tak heran lah, ini baru masuk belajar tapi misai dah ada. Janggut dah ada. Pelik lah dulu lah, tahun 89, 90. Jadi bila orang-orang yang agak berumur ni baru start masuk pondok, misai ada, janggut ada. Janggut biasa dia tak ada lah biasanya. Misai dah ada,
Ni segmen ni panjang. Panjang. Rambut tak payah cerita lah. Maka Tok Guru pondok ni, dia kata mu dah zaman lara, sekarang ni nak bertaubat lah ni. Nak bertaubat, nak masuk pondok bertaubat ni. Biasa gitu lah. Bila tak ada harapan hantar pondok lah. Standard. Tak ada harapan dah ni, hantar pondok lah. Yang ada harapan MRSM. Yang saya nak sebut tak kerti ya. Yang jenis-jenis apa sekolah asrama penuh. Sebab ada harapan, cerdik. Yang kurang-kurang yang cerdik ni kasih masuk pondok. Biar pening kepala Tok Guru. Tok Guru ni pun terimalah, boleh lah. Takkan nak tolak. Terimalah, susah payah. Kejap-kejap hilang ayam, kejap-kejap hilang selipar, kejap-kejap Tok Guru ni. Macam mana? Dengan sabar, akhir sekali jadi juga lebay. Boleh jugalah nak jadi imam, nak bawa talil. Boleh lah juga. Padahal masuk tu tak ada harapan lah tu. Pergi sekolah, pancitkan tayar cikgu, tayar motor cikgu. Tak boleh buat apa dah orang ni. Akhir sekali masuk. Jadi bila masa tu dah mungkin lepas SPM saya rasa lah. Saya tak ingat dah. Bila masuk, sebab dia orang dah bermisai. Kita tengok dia seorang yang besar. Macam mana buat ustaz nak belajar. Masuk, nak tobat. Maka terus suruh cukur kepala bagi botak. Misai cukur. Kalau ada janggut cukur. Istilah dia panggil cukur segala bulu-bulu jahiliah. Sebab daripada zaman lara nak masuk zaman tak lara lah ni kan. Maka apa-apa yang terkait dengan zaman jahiliah dulu buang. Baju semua yang dibawa tu semua balik. Suruh keluarga bawa balik-balik. Beli 2-3 helai je baju, pakai yang itu aja. Baju yang lain tak nak dah. Seluar jin terkoyak, tak nak dah lah baju-baju pelik-pelik, tak mau dah. Sebab tu zaman jahiliah. Nak tukar. Semua cukur, botak semua, bulu-bulu yang ada kat badan semua cukur. Tak nak ada, yang boleh cukur lah. Tak nak ada, dia panggil bulu jahiliah. Tukar pakaian semua. Lepas pada tu, lepas dah macam tu, hari masuk ni, hari nak masuk pondok. Hari nak bayar RM10. Masuk bayar RM10 eh. Lepas tu sebulan, kalau pondok tu pondok dah wakaf, tak ada apa-apa kan? Free. Lepas tu kalau ada pun bayar api RM10 sebulan. RM10 murah je. RM10 sebulan. Makan cari sendiri lah. Lepas nak masuk ni, masa nak masuk ni, lepas dah cukur semua apa, tukar semua, suruh orang bawa balik, keluarga bawa balik. Lepas tu dia suruh mandi taubat. Mandi sunat taubat. Lepas pada tu barulah solat sunat taubat, baru masuk pondok. Tu bukan dulu lah. Jadi jangan bertukar dengan taubat dengan solat sunat taubat. Solat sunat taubat apabila setelah bertaubat, maka disunatkan istighfar, disunatkan menangis dan disunatkan untuk sembahyang. Dan kita bila sebut taubat, kita akan terbayang dosa-dosa besar. Kerana dosa-dosa besar Allah ampunkan jika minta taubat. Jika tak bertaubat, Allah tak nak ampunkan. Berbeza dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil kita tak minta ampun pun, kalau Allah nak ampun, Allah ampun. Dengan macam-macam, dengan bersalam jumpa kita pakat bersalam, bergugur dosa kecil. Ambil wuduk, sedekah, apa semua-semualah yang kita buat tu kebaikan akan menggugurkan dosa. Tapi dosa tu dosa kecil. Dosa besar mesti minta ampun. Dengan maksud kena ingat dosa kita apa, minta ampun dengan Allah, menyesal tak nak buat lagi. Kalau ada kena mengenai orang, settle dengan orang tu. Itu kita semua. Tapi orang-orang alim, dia bertaubat bukan dengan dosa-dosa besar. Sebab dosa besar memang dia tak buat. Dia bertaubat dengan dosa-dosa kecil dia. Satu martabat yang agak tinggi lah. Mereka sentiasa mengingati Allah 24 jam. Lupa je Allah, istighfar, taubat, solat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Nak ingat Allah dengan solat. Maka dia terlupa kejap je. Setengah jam terlupa Allah. Bertaubat, istighfar, sembahyang taubat. Daripada dosa-dosa kecil bagi mereka lah. Kita tidak, kita bertaubat daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil pun sunat taubat, tak wajib. Sunat kita taubat. Secara umumnya kita kena bertaubat daripada dosa besar dan dosa kecil. Itu secara umum. Sebab bila kita mengecilkan dosa kecil, dia jadi besar. Alah, dosa kecil je pun automatik jadi besar. Hukum contohnya dia dedah aurat sikit-sikit, tak tutup aurat dengan sempurna, sikit-sikit. Mungkin tak sampai dosa besar, dosa kecil tu pastilah. Alah, dosa kecil je pun, nanti ambil sembahyang
tergugur lah, automatik jadi besar. Dosa kecil kekal kecil jika kita menganggap dia dosa. Jika kita meremehkan ataupun dosa kecil je pun automatik kecil jadi besar. Satu lagi jadi besar bila dosa kecil itu dibuat berterusan. Buat berterusan automatik jadi besar juga. Jadi jangan ingat dosa kecil tu dosa kecil je. Jadi dosa-dosa kecil disunatkan kita untuk istighfar dan solat sunat taubat juga. Dosa besar lebih-lebih lagi. Macam mana pun kita nak tahu bila nak solat taubat, bila nak bertaubat, kena dengan ilmu. Kita kena tahu apakah dia dosa, apakah dia perkara yang bersalah untuk kita taubat. Kalau kita tak tahu itu salah, macam mana kita nak taubat? Jadi nak tak nak kena mengaji juga, belajar apakah dia salah, dosa tu apa. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Yang tak boleh tu pun kena belajar juga. Bila kita dah belajar yang tak boleh, maka kita dapat kesan, ada tak kita buat yang tak boleh tu. Bila kita dapat kesan, barulah kita bertaubat dengan perkara itu. Kalau dia tak pernah belajar, nak taubat macam mana? Sebab tu orang yang tak belajar, dia tak taubat. Sebab dia kata aku tak ada dosa. Aku hari ni tak buat dosa, aku duduk rumah aja, dia kata. Hari ni duduk rumah, main telefon. Satu hari 24 jam. Maknanya aku tak ada dosa. Kenapa dia kata gitu? Sebab dia tak pernah belajar pun dosa tu apa. Dia tak pernah belajar apa yang boleh, apa yang tak boleh. Maka dia kata dia tak pernah buat dosa. Dosa kan ada 3 jenis. Dosa akidah, dosa zahir yang buat dengan perbuatan kita, dosa hati. Takkan duduk dalam rumah, mungkin kalau tak ada dosa pun, mungkin dosa perbuatan tu tak ada. Dosa melihat, tengok TV, tengok apa dalam telefon, ada. Dosa hati, ketika baca komen-komen ke, ketika tengok orang apa ke, dia komen apa, itu dosa hati. Jadi walaupun kita nak solat sunat taubat, kita kena taubat dulu. Dan taubat tadi tu hendaklah kita tahu apa yang kita taubatkan. Dia tak ada, aku taubat ya Allah, tak ada. Apa benda yang taubat? Apa benda yang salah? Dia berbeza kita dengan orang. Kita dengan orang, kawan-kawan dengan orang-orang, ulama dia bahagi dua. Jika buat salah dengan orang tu, jika kita beritahu, kita kena bagi tahu apa salah kita kat dia. Kalau dia settle, baru kita tak jumpa dekat Padang Mahsyar. Kita kena beritahu. Dan dia kena settle. Kalau dia tak settle, dia kata tak boleh. Tak boleh. Jumpa juga Padang Mahsyar. Bukan kita kata, aku dah minta maaf, kau tak maaf, kau punya pasal lah. Tak. Kita kan kata gitu. Aku dah lepas, aku dah minta maaf. Dia tak nak maaf, dia punya pasal lah. Tak, kita punya pasal. Siapa suruh buat hal dengan dia? Siapa suruh buat sesuatu dosa, kesalahan dengan dia? Habis kalau dia tak ampun, dia tak maafkan, kita akan jumpa kat Padang Mahsyar. Cuma kita ada alasan, aku dah minta maaf ya Allah, gitu gini. Mudah-mudahan boleh settle kat sana. Tapi kalau dia settle dekat dunia, dia kata tak apalah, selesai, maka tak jumpa dah kat Padang Mahsyar. Itu secara umum. Jika dengan kita bagi tahu satu-satu dosa kita menyebabkan putus saudara, bertumbuk, berbunuh dan sebagainya, waktu tu para ulama kata boleh secara umum. Kosong-kosong. Tak maaf lah, aku banyak buat dosa, banyak sampai tak larat nak cakap. Banyak buat dosa, maaf lah. Sebab apa? Kita tahu dia pongoh, memang putus saudara, memang bertumbuk, memang macam-macam lah jadi. Sekarang ni dah baik, tiba-tiba jadi tak baik, putus silaturahim, kita cakap secara umum boleh. Tapi kalau kita cakap secara direct pun, kita rasa dia tu okey, kena cakap dengan direct, secara betul, cara satu-satu apa dosa kita dengan dia. Jadi kena tahulah apa yang nak ditaubatkan. Jangan main taubat gitu aja. Bes, solat sunat taubat. Seterusnya, pendek dalam kitab kita. Yang ke-12, solat sunat berkahwin. Solat sunat berkahwin dan 2 rakaat sunat berkahwin. Solat sunat berkahwin. Demikian lafaz niatnya, usalli sunnatal arusi raka'atain lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat berkahwin. Berkahwin ni bernikah lah. Nikah kerana Allah Ta'ala. Tiada suruhan yang jelas berkaitan dengan solat-solat nikah ni, solat sunat kahwin. Dia tak ada suruhan jelas, dia ada asar daripada sahabat Nabi, sahabat Nabi. Lepas tu ada orang kahwin, sahabat Nabi suruh orang tu sembahyang. Itu ada. Tapi kalau direct secara jelas tak ada. Maka dia ambil daripada, dia panggil asar. Kalau kita ambil daripada Nabi, dia panggil hadis. Ambil daripada Quran, dia panggil Quran lah. Ambil daripada sahabat, dia panggil asar. Asar. Sahabat buat, sahabat suruh, dia panggil asar.
Asar. Sa, TH lah, asar. Bukan S. S tu sin. Asar. Athar. Athar. Okey. Jadi daripada para sahabat asar, ada iaitu para sahabat suruh mungkin anak-anak dia yang kahwin untuk solat sunat nikah atau solat sunat berkahwin. Dan diambil daripada nas umum, keadaan umum, iaitu apabila sahnya nikah maka bermulalah hidup baru. Yalah, hidup barulah berdua. Jadi untuk mulakan hidup baru, yang paling elok dimulakan dengan sembahyang. Macam tu lah. Kan kita nak mula hidup baru, paling elok sekali apa? Dimulakan dengan sembahyang. Maka dalam banyak-banyak perkara yang baik, paling baik sekali sembahyang. Jadi bermula dia ada diary baru, hidup baru, first sekali sembahyang. Itu je. Maka elok untuk sembahyang. Dia ambil daripada nas umum dia panggil. Cuma soalannya, bila nak sembahyang? Bila nak sembahyang? Lepas akad nikah? Tak. Kat sini sedikit kesilapan kita tengok. Tak adalah salah. Tak adalah salah. Dosa ke lagi lah. Tidak, sembahyang ni pun. Tapi itu bukan tempat sembahyang. Lepas sign taklid apa semua, alhamdulillah kan, pergi sembahyang kan. Bukan waktu tu sembahyang. Bukan waktu tu. Waktu tu adalah sujud syukur. Syukur kerana setelah selesai kahwin, berjaya menikah dan dah mula hidup baru. Jadi Allahu Akbar, sujud. Bersyukur kerana, ya Allah, aku bersyukur kerana dah dapat isteri, dah dapat suami. Dan buat sujud syukur tu di tempat masing-masing kan. Maksudnya perempuan kat dalam lah, bukan kat luar depan orang ramai. Kat dalam lah. Kalau mana-mana dia duduk lah, bukan depan orang ramai lah maksudnya. Lelaki tak kisah, dia nak pergi mana-mana pun mesti ada tok kadi apa semua, dia sembahyang, dia sujud lah kat mana-mana. Lagipun sujud tu bukan kena sujud, tak perlu berdiri pun tak apa, pusing aja. Lepas dah settle dah, pusing mana kiblat, pusing situ, Allahu Akbar, sujud. Lepas tu aku bersyukur ya Allah atas nikmat berkahwin ni. Kemudian duduk macam duduk tahiyat tu, duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu je, macam orang tak perasan pun lah. Kalau berdiri pun boleh juga. Kalau berdiri orang perasan sikit macam sembahyang, tapi tak rukuk, terus sujud. Tu lah. Lelaki tak kisah. Perempuan ni kisah sikit. Ini dia buat dah lah berjemaah depan orang ramai. Pakai agak-agak macam mana baju kahwin tu biasa. Lepas tu nampak tertonggeng dua ekor kat situ. Allah. Kalau lelaki buat saja, lelaki je sembahyang, okey lagi. Okey tu walaupun tidak dituntut di situ, tapi okey lah. Sembahyang pun okey lah. Tapi yang berjemaah ni kenapa? Memang ada tuntutan solat sunat nikah ni, solat sunat berkahwin ni berjemaah dengan isteri ada. Tapi bukan waktu lepas akad nikah. Waktu dia disunatkan berjemaah sebelum berjemaah. Disunatkan berjemaah sebelum berjemaah. Cek tanda. Tak faham lagi? Tak faham lagi? Buat muka blur je. Jamaah, jim mim ain. Tu jamaah. Kan? Jumaat. Sembahyang Jumaat, sembahyang ramai, jim mim ain, jumaah. Berjemaah berasal daripada jim mim ain. Kalau berdua tu dia panggil jima'. Jamaah lah tu. Jadi disunatkan berjemaah sebelum berjemaah. Pertama kali berjemaah. Maknanya kat mana? Takkan dia potong hati tu. Tunggulah masuk bilik. Masa nak masuk bilik tu, masing-masing ada wuduk. Kemudian minta isteri mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau hafal boleh baca bacaan tertentu yang letak tangan atas kepala isteri itu pun semua dalam bilik lah, bukan depan orang. Letak apa benda dalam bilik. Lepas pada tu jangan batalkan sembahyang lagi lah. Kemudian sembahyang 2 rakaat. Waktu tu lah. Lepas tu membatalkan air sembahyang. Masa tu bawa batal air sembahyang. Situlah sembahyang berjemaah. Ini dia pergi buat depan orang. Kalau ada perempuan, larangan keras. Kalau lelaki je buat, okay, saya senyap dah, macam tu je lah. Takkan nak kata, apa benda, tak mengaji saya lah. Cuma lelaki buat seorang-seorang, ya je lah. Walaupun bukan tempat dia. Tapi kalau berjemaah, larangan keras.
Perempuan tu larangan keras. Nak semayang juga, kalau tak boleh nak semayang baru lepas nikah kan, pergi semayang dah diam kat dalam mana tempat-tempat perempuan. Kalau nak sangat walaupun bukan tempat dia. Tu tempat dia. Tapi kita pergi buat dekat depan orang, solat sunat nikah. Dan solat sunat nikah ni disunatkan setiap kali nikah. Dulu ada buat solat sunat nikah. Kalau tak ada buat, kena amal. Kena nikah satu lagi sebab nak solat sunat nikah. Kena setiap kali nikah. 4 kali lah, 10 kali lah dia nikah. Setiap kali nikah maka sunat lah, solat sunat berkahwin dia panggil. Dan tak ada masalah lepas subuh dan lepas asar. Tak ada masalah solat sunat ni. Kaedah dia, jika kita sembahyang sunat, dia ada bersebab tau. Sembahyang sunat sebab, kerana tu sebab lah. Kalau sebab tu datang dulu baru sembahyang, maka lepas subuh dan lepas asar pun boleh. Kalau sebab tu datang kemudian, sembahyang dulu baru datang sebab, maka tak boleh buat lepas subuh dan lepas asar. Yang dikatakan haram sembahyang lepas subuh dan lepas asar, iaitu sembahyang dulu baru datang sebab. Macam mana sebab datang dulu? Contohnya masuk masjid. Bila masuk masjid, sebab dah datang, iaitu dah masuk masjid, maka sunat tahiyatul masjid boleh lepas subuh, boleh lepas asar, tak ada masalah pun. Sebab apa? Sebab itu datang dulu, sebab sembahyang tu datang dulu. Mana yang sebab datang lambat? Solat sunat hajat. Apakah yang dinamakan solat sunat hajat? Alamak, tak masuk lagi, tak kena cerita dulu. Solat sunat hajat dah masuk dulu. Sebab saya kitab idaman penuntut dekat satu tempat lagi bab yang sama juga, itu yang bertukar. Tak sebut lagi solat sunat hajat, nanti kan jadi double pula. Solat sunat hajat ni yang dinamakan solat sunat hajat, dia datang selepas sembahyang, iaitu doa lepas sembahyang. Nampak? Jadi solat sunat hajat haram, istikharah haram, solat sunat ihram haram. Bab tu saya dah terlepas cakap dah, sepatutnya tak boleh lagi, tak masuk bab tu lagi. Jadi solat sunat yang datang sebab dulu baru sunat sembahyang, maka boleh buat walaupun lepas subuh, walaupun lepas asar. Yang tak boleh, sembahyang dulu baru datang sebab. Ada 3. Sembahyang sunat ada 3. Yang pertama dia panggil sebab datang dulu baru ada sembahyang. Yang kedua, sembahyang dulu baru datang sebab. Yang ketiga, sebab sedang berlaku. Apa sembahyang sebab sedang berlaku? Gerhana. Ada gerhana ada sembahyang, tak ada gerhana tak ada sembahyang. Jadi ada gerhana sebab dah ada, dia panggil sebab muqarin. Sebab dah ada maka sembahyanglah ada. Habis je gerhana, tak ada sebab lah. Tapi sembahyang tahiyatul masjid contohnya, sebab datang dulu, iaitu masuk, dah ada sebab, iaitu dah datang dah sebab tu, iaitu masuk masjid, baru ada sembahyang. Solat sunat hajat, solat sunat istikharah pun tak masuk lagi. Double lah nanti sebut. Solat sunat istikharah, lepas sembahyang tu baru datang istikharah, bukan sebelum sembahyang. Maka tak boleh buat lah lepas subuh, lepas asar. Nanti kita ulang balik lah, sebab tu dah terlepas cakap pula. Yang ke-13, solat sunat berhenti musafir. Solat sunat perhentian. Betul ke bahasa Melayu? Perhentian. RNR. Sembahyang sunat perhentian. Perhentian ni maksud dia musafir, lepas tu dia berhenti, lepas tu nak lepas lagi nak sambung. Dia betul maksudnya perhentian, berhenti kejap. Solat sunat berhenti kejap daripada musafir. Kalau kita ingat sebelum ni, belek sikit. Solat sunat belek sikit. Ni 9 dengan 10. 9 dengan 10 sembahyang sunat musafir 9. 10 sembahyang sunat qudum. Okey. Sembahyang sunat musafir sebelum nak keluar rumah, maka solat sunat musafir sebelum nak keluar rumah. Lepas maknanya solat sunat musafir dia panggil. Sebelum keluar rumah solat sunat 2 rakaat, solat sunat musafir. Nombor 10 solat sunat qudum, iaitu balik daripada musafir sampai ada sampai rumah ataupun sampai masjid terdekat qaryah dia. Okey. Yang ini apa ni? Yang ke mana tadi? 13 ni. Yang 13 tengah-tengah. Solat sunat dekat RNR. Berhenti di tengah perhentian.
Tak kisahlah rumah kawan ke, tak kisahlah masjid ke, janji dia berhenti kejap. Dia panggil solat sunat perhentian, ataupun dia panggil solat sunat manzil. Jadi solat sunat musafir baru nak keluar rumah, solat sunat 2 rakaat. Solat sunat qudum bila dah sampai rumah daripada musafir, ataupun masjid surau yang terdekat dengan rumah dia, qudum dia panggil. Solat sunat manzil, on the way, dalam perjalanan, ataupun solat sunat berhenti musafir, ataupun solat sunat perhentian. Okey. Dan 2 rakaat sunat perhentian bagi orang yang musafir. Demikian lafaz niatnya, usalli sunnatal manzil. Tu manzili, rakaatain lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat perhentian 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik kita pakai istilah teruslah, sembahyang sunat manzil kan, usalli sunat perhentian pula. Macam kalau kita sebut sembahyang sunat perhentian, bahasa sekarang, kalau bukan berhenti kat perhentian, kalau berhenti kat rumah kawan kejap, tak adalah sunat sebab rumah. Jadi pelik. Baik manzil ni singgah. Solat sunat singgah kejap, tak kisahlah singgah mana kan. Sebab kadang bahasa tu penting juga. Mana ambil solat sunat manzil ni? Dia ambil dari peristiwa ketika Nabi Isra' dan Mi'raj. Bukan Mi'raj, silap, Isra' saja. Mi'raj ni atas langit, mana dia sembahyang. Isra'. Ketika Nabi Isra', Nabi berhenti banyak tempat yang bersejarah, tempat mulia dan bersejarah. Dan kita dah khatam dah kitab Isra' Mi'raj kat sini. Khatam lagi, saya ingat lagi 2019. Khatam kitab Isra' Mi'raj. Dalam masa sebulan ke 2 bulan macam tu. Laju. Okey. Nabi kan singgah banyak tempat sebelum nak naik Mi'raj. Singgah. Antara yang Nabi singgah, tempat-tempat yang mulia dan bersejarah, Jibril terangkan ni adalah tempat ni. Ketika sampai tempat-tempat yang bersejarah, antaranya Taibah ataupun Madinah. Sampai-sampai Nabi kata, ya Muhammad, turun, kum fasalli, bangun sembahyang 2 rakaat. Kenapa? Ini nama Taibah. Tempat ni Nabi tengok banyak pokok kurma. Nabi pun kenapa kena sembahyang kat sini? Tempat apa? Engkau akan berhijrah di sini nanti. Di sini. Engkau akan berhijrah di sini nanti. Masa tu kan tak hijrah lagi. Isra' Mi'raj belum lagi. Setahun 7 bulan. Setelah Isra' Mi'raj baru hijrah. Tak lama lagi engkau akan hijrah di sini. Maka tempat tu bersejarah. Maka Nabi sembahyang 2 rakaat, naik burak balik, sambung perjalanan balik sampai ke Bukit Tursina. Ni apa benda? Ni Bukit Tursina. Tempat Nabi Musa menerima wahyu. Wa kallamallahu Musa taklima. Kat sini. Turut sembahyang 2 rakaat. Tu Nabi ajar kita suruh solat sunat manzil. Kemudian pergi lagi kat Baitul Laham. Ni apa ni? Tempat Nabi Isa dilahirkan. Ni lah tempat Nabi Isa dilahirkan, yang Nabi Isa bercakap baby lagi tu. Sinilah turun sembahyang 2 rakaat. Gitulah. Jadi diambil daripada peristiwa tadi. Dan kita tengok mana datang dulu, sembahyang datang dulu ke sebab datang dulu? Sembahyang manzil. Sebab datang dululah, sampai berhenti. Sebab dah ada, maka sembahyang lepas subuh, lepas asar pun boleh. Senang ya tengok. Sebab datang dulu ke tak? Sebab tu tak ada. Sebab tak nampak sebab. Tengok sebab datang dulu ataupun tidak. Okey, yang ke-14. Solat sunat ihram. Solat sunat ihram. Dan 2 rakaat sunat ihram. Demikian lafaznya. Usalli raka'ataini sunnatal ihrami lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Sama ada ihram haji ataupun ihram umrah, janji ihram. Solat sunat ihram dilakukan sebelum ihram, sebelum niat ihram. Sebelum niat ihram. Maknanya niat ihram. Maknanya kalaulah biasanya ada orang niat ihram dalam takut terbang kan. Jadi payahlah nak sembahyang sikit. Tu je lah nak cerita. Takut terbang. Bukan pakai ihram. Niat. Kadang-kadang ada orang pakai ihram dekat airport kan. Ada pakai kat rumah lagi ihram. Pakai ihram, pakai pakaian. Bukan niat. Bukan niat. Pakai kan. Ada orang pakai awal-awal, malas nanti nak pakai, dia siap-siap lah pakai. Semangat. Tapi tak niat lagi. Nanti tak payah tukar lah. Atau kata terbang ke apa nanti. Jadi
Bukan pakai tadi tu, bukan. Niat ihram. Yang kita kata nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tu nak niat tu. Sebelum niat tu kejap. Sembahyang 2 rakaat. Kita tak buat dah kot. Kita tak buat dah. Okey, jadi ni macam ni pula. Salat sunat ihram. Mana datang dulu? Niat nak ihram. Sebelum niat nak ihram, maknanya sembahyang dulu baru niat. Kan? Baru datang sebab. Maka tak boleh buat lepas subuh, lepas asar. Senang kan? Sebab tu datang lepas pada tu. Sembahyang dulu, lepas sembahyang baru. Macam solat sunat musafir tadi yang nak keluar rumah. Nak keluar rumah buat dekat rumah. Kan buat kat rumah. Jadi dah musafir belum? Belum. Sembahyang sunat 2 rakaat sunat kan? Lepas subuh, lepas asar tak boleh buat. Itu yang maksud lepas subuh lepas asar tak boleh solat tu. Bukan semua. Kalau sebab tu datang dulu boleh sembahyang. Sebab tu datang dulu. Bis. Solat sunat tawaf berbeza dengan solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf dia dilakukan selepas tawaf 7 kali. Sempurna tawaf, kemudian sembahyang 2 rakaat sunat. Apa dia tu? Namanya 2 rakaat sunat tawaf. Demikian lafaz niatnya. Usalli raka'ataini sunnatat tawafi lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat tawaf kena Allah Ta'ala. Nampak tak beza? Solat sunat ihram sebelum niat ihram. Tak ihram pun lagi. Pakaian tak kisah macam mana, tapi tak niat ihram pun lagi. Solat sunat tawaf setelah selesai tawaf. Jadi boleh ke buat? Boleh. Tapi di sana, di Mekah, di mana ada kira dah. Di Mekah waktu haram pun jadi tak haram dah sembahyang. Tapi tak apalah, sekadar kaedah. Cuma kat mana nak sembahyang lepas tawaf tu? Adakah tempat mana-mana janji? Mana-manalah sembahyang janji lepas tawaf 7 kali. Ada ke tempat orang kata ekstra kalau nak lebih lagi? Kat mana tempat nak sembahyang? Ada, iaitu dekat maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebahagian daripada makam Ibrahim itu tempat untuk solat. Maka cari kat makam Ibrahim. Makam Ibrahim saya sebut juga semalam pun sebut. Makam Ibrahim bukan makam Melayu ya. Makam Melayu, M-A-K-A-M. Makam Melayu ni kubur, kan? Ni maqam. Maqam, tempat berdiri. Bukan tempat permakaman. Cari mana kubur Nabi Ibrahim. Cari tak jumpa. Yang ada tapak kaki. Lah, itulah makam Ibrahim, tempat berdirinya. Nabi Ibrahim disuruh untuk membangunkan balik Kaabah yang telah runtuh dengan anaknya Nabi Ismail. Maka dia masih nak ambil pijak tu. Dia pijak masa nak makin tinggi tu. Masa pijak tu tenggelam kakinya dalam batu yang kalau siapa pergi tengok batu tu. Maknanya makam Ibrahim adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim, bukan tempat terbaringnya Nabi Ibrahim. Cari memang tak jumpa lah. Jadi carilah kat area kat situ, sembahyang kat situ. Kalau nak ekstra, sembahyang apa? Solat sunat tawaf. Habis. Senang aja. Solat sunat istikharah. Allah, solat istikharah yang lahut panjang nampak. Lepas tu solat sunat hajat lagi panjang. Nanti solat sunat istikharah. Dan 2 rakaat sunat istikharah. Solat istikharah ni dia macam ni tau. Kalau kita solat istikharah, kita minta Allah pilih. Kan? Kita minta Allah pilih. Kita ada pilihan dan kita minta Allah pilih. Bila kita minta Allah pilih? Lepas sembahyang. Ataupun mungkin dalam sembahyang masa sujud dan sebagainya. Jadi maknanya mana datang dulu? Sembahyang datang dulu baru sebab. Memang sebab yang kita nak suruh Allah pilih tu dah ada lama dah. Tapi ketika sembahyang tu namanya mutlak lagi. Iaitu tak suruh lagi, tak minta Allah lagi. Tak minta untuk Allah pilihkan lagi. Tak minta Allah istikharahkan lagi. Jadi sembahyang dulu baru datang sebab. Tak boleh lepas subuh, tak boleh lepas asar. Sebab sembahyang datang dulu. Jadi yang dinamakan istikharah, termasuk juga yang dinamakan hajat, adalah doa selepas sembahyang tu. Itulah namanya hajat. Jadi kalau orang sembahyang, lepas sembahyang dia baca doa istikharah, maka namanya sembahyang istikharah. Walaupun dia sembahyang
Zuhur, walaupun dia sembahyang Isyak. Tapi Isyak dan istikharah lah. Sebab istikharah terjadi macam mana? Kita lepas kita sembahyang, kita minta, ya Allah, aku nak minta kau, ya Allah, pilihkanlah, gitu kan. Kita sembahyang apa? Kita sembahyang Zuhur. Jadi Zuhur tu istikharah. Zuhur dan istikharah automatik, walaupun kita tak niat. Sebab apa? Sebab niat, sebab doa tu. Macam tu juga hajat, sama je. Istikharah dengan hajat ni adik-beradik tiri, sama kan. Sebab sama-sama istikharah tu hajat lah. Hajat minta Allah, istikharah kan sama kan. Jadi kalau kita baca doa ataupun kalau tak nak baca doa pun, kita minta, ya Allah, aku ada dua pilihan, ya Allah, aku minta kau pilih. Selepas sembahyang asar, nama sembahyang asar dan istikharah. Sebab istikharah ni boleh masuk sembahyang lain juga. Jadi yang dimasukkan solat hajat, solat istikharah adalah doa atau permintaan selepas itu. Itulah maksud istikharah. Tapi tak tahu, tak ada sembahyang Zuhur, kita dah sembahyang asar, tak ada sembahyang. Sembahyanglah 2 rakaat. Itu nama jadi solat istikharah. Sembahyang hajat, solat hajat. Sebab tak ada sembahyang. Tak semestinya nak buat sembahyang tu asing. Kalau buat asing lagi baguslah, lagi banyak perbuatan, lagi banyak bagus kan. Makana aktsaru fa'ilan kana aktsaru fadlan. Lagi banyak rakaat lagi bagus. Cuma tak semestinya kena buat 2 rakaat. Lepas sembahyang maghrib boleh doa, ya Allah, kawan kami gini minta, ya Allah, hajat gini supaya jadilah solat maghrib dan hajat. Tapi kita, ni benda penting, tak apalah, buat special lah 2 rakaat lagi yang lain, okey juga. Cuma tak semestinya gitu. Tu lagi bagus lah, lagi banyak rakaat lagi bagus. Okey. Cuma tak semestinya. Mana kita boleh solat hajat hari-hari malah mungkin kita solat hajat hari-hari. Kalau kita doa minta hajat dekat Allah, bukan hajat, automatik dapat hajat tu tanpa kita niat. Okey. Solat sunat istikharah. Dan 2 rakaat sunat istikharah bagi orang yang kesamaran antara 2 pekerjaan. Dia bukan 2 tau, 2, 3, 4, 5, 10 sekalipun. Dia ada pilihan, beberapa pilihan. Minta Allah Subhanahu Wa Taala memilih kebajikan baginya. Minta Allah pilih mana yang terbaik untuk kita, sebab kita tak tahu apa akan datang. Tapi dua-dua kita rasa okey lah. Demikian lapas niatnya. Kejap. Sebelum kita baca yang tu. Solat sunat istikharah hanya boleh pada perkara harus sahaja. Perkara sunat dan perkara wajib tak boleh. Istikharah apa? Kita ada duit sikit nak sedekah. Banyak juga ni nak sedekah ni. Istikharah nak sedekah ke tak? Tak nak. Tak ada. Kau nak sedekah, kau sedekah, tak nak sedekah, sudah. Nak istikharah sebab nak sedekah ke tak? Sebab sayang ke duit? Tak ada. Memang sedekah tu memang baik lah. Sebab satu baik, satu buruk. Satu baik, satu tak baik. Bukan tak baik biasa je. Tak ada. Mana ada? Mestilah yang baik tu. Jadi kenapa nak istikharah? Yang istikharah ni tak tahu pilih yang mana-mana. Yang mana kedua-duanya adalah harus. Harus, bukan wajib. Benda wajib, nak bayar zakat tak? Zakat harta banyak ni. Orang bayar ni banyak, 50,000 nak bayar zakat harta. Istikharah nak bayar zakat harta ke tak? Hei, itu wajib. Wajib tak ada istikharah, sunat pun tak ada istikharah. Okey. Yang ada selain daripada itulah perkara haram lagi lah tak ada istikharah. Perkara makruh pun tak ada istikharah. Harus saja yang ada istikharah. Habis kalau nak kahwin, nak pilih antara satu, kahwin tu sunat, ya. Tapi kahwin mana-mana satu tu harus. Memang kahwin tu sunat. Tapi tak tahu nak mana satu. Yang ni pun harus, yang ni pun harus. Sebab tu ada istikharah. Kalau nak pilih gitu kahwin tu. Sebab harus je. Bukan kahwin tu harus. Nak kahwin mana-mana satu harus. Dua-dua pun harus. Boleh. Nak kahwin tu harus. Jadi kalau itu ada istikharah. Jadi solat sunat istikharah tujuannya minta Allah buat pilihan. Dalam keadaan akidah kita kena betul. Akidah betul, solat istikharah baru jadi. Kalau akidah tak betul, solat istikharah tak jumpa jalan. Apa akidah kita? Semua yang berlaku Allah tentukan, dan penentuan Allah itu sejak azali lagi. Itu akidah, pegang kat hati. Malah solat sunat istikharah tu pun Allah dah takdirkan dah. Allah telah tentukan sejak azali lagi. Habis kita buat ni, kita buat sebab kita hamba, kita tak tahu apa jadi akan datang. Tapi dalam ilmu Allah dah tahu dah apa jadi. Malah apa yang kita buat daripada sejak sekarang, sejak lahir sehingga kalau masuk syurga sampai semua ada ilmu Allah dah. Allah telah tentukan segala-gala perkara, sama ada perkara baik ataupun perkara tak baik. Semua Allah dah tentukan. Tapi kita tak tahu. Dan kita disuruh untuk
berusaha dan sebagainya, walaupun hakikatnya Allah telah tentukan. Dah pegang akidah tu, maka kita sembahyang minta Allah pilihkan. Kita minta Allah pilihkan tu pun Allah yang takdirkan untuk kita minta Allah macam nak sebut berbelit-belit lah. Kita minta Allah pilihkan antara dua. Kita minta Allah pilihkan tu pun Allah takdirkan kita untuk kita minta Allah pilihkan. Boleh tak? Semualah senang kita. Tak ada diri kita. Jangan jadi Qadariyah atau Mu'tazilah. Okay. Jadi secara kitanya kata ada perkara ni tak tahu benda ni jadi baik ke tak tahu benda ni jadi buruk ke tak. Allah tahu dah. Minta Allah pilihkan. Minta Allah pilihkan. Jadi bila kita minta pilihan tu, maka barulah istikharah tu bermakna. Kalau tidak, tak ada makna. Tak ada makna pilihan istikharah kita tanpa akidah yang benar. Jika tak dapat buat pilihan, maka 50-50, maka kita minta semayang. Kalau dah ada cenderung hati, dia minat dua orang perempuan ni, kalau laki-laki, kalau perempuan laki-laki perempuan lah, samalah. Dia dah minat lah yang ni. Perempuan ni dah okey dah. Dia ada dua orang nak minang dia. Perempuan lah ni, pada dia perempuan lah. Yang ini ada janggut, nampak calon-calon sikit. Yang ni tak ada janggut tapi kereta besar. Mana nak dia kata. Nak hidup senang lah. Nanti bab tu kita ejah kemudian lah. Boleh belajar lagi. Walaupun dah kahwin boleh mengaji lagi. Dia memang berat ke situ. Dia memang minat ke situ. Dah lebih ke situ. Lepas tu istikharah. Tak ada istikharah, kahwin aje lah. Sebab dia dah ada cenderung. Yang istikharah ni tak ada cenderung. Tak tahu mana satu. Nak buat pilihan tak tahu mana satu. Dua-dua okey. Kalau dah ada sedikit je cenderung. Nak beli kereta Honda ke nak beli kereta Proton, dua-dua mampu. Dia peminat Honda. Tak ada istikharah lah, beli aje lah Honda. Kenapa pula nak istikharah? Sebab dia dah memang minat benda tu. Habis tu istikharah apa? Takut tu salah beli. Salah beli apa? Kau dah minat benda tu. Kau istikharah pun akan cenderung ke situ juga. Sebab benda dah minat. Dia akan lepas sembahyang jadi nak. Memang nak pun. Nak tu bukan sebab istikharah. Sebelum istikharah lagi dah nak. Maka jika dah ada kecenderungan, tak ada istikharah. Habis ada apa? Nak sembahyang juga. Sembahyang hajat. Janganlah istikharah. Maksud sembahyang hajat, ya Allah, aku berhajat nak beli ni, biarlah apa yang aku nak buat lepas ni jadi yang terbaik. Hajat umum apa saja boleh. Bukan istikharah. Ini macam main-main, suruh Allah pilihkan. Sedangkan dia dah ada pilihan dalam hati dah. Lepas tu suruh Allah pilihan. Lepas tu bila macam tu, dia pun lepas sembahyang pun dia pun teringin lah apa pilihan dia. Dia kata Allah yang pilih. Sebab lepas istikharah. Kau dah pilih sebelum sembahyang lagi. Nampak? Silap faham kat situ. Silap faham. Cara sembahyang dia, niat dia, usalli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang 2 rakaat istikharah kerana Allah Ta'ala. Baca biasalah, maka dibacanya surah kemudian daripada Fatihah rakaat pertama, kuliah. Kuliah pada rakaat yang kedua, kemudian baca Fatihah, kulhu. Macam tu jelah, semua sunat kuliah kulhu je. Okey. Lepas sembahyang tu disunatkan baca doa yang mana ada pada hadis. Ni doa ni daripada hadis ni. Tak semestinya kita kena baca doa ni. Kita boleh je minta sendiri dengan doa kita sendiri. Doanya adalah Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu an hadzal amr. Berhenti kejap. Doa macam niat macam ni. Apa? Bukan niat. Apa yang dia minta? Minta waktu ni. Sama dalam hati ke, kat mulut ke, bahasa Melayu ke, tak kisah. Kat situ. An hadzal amr, berhenti kat situ. Kat situ doa dia. Doa kita yang apa yang kita minta, ya Allah, kau minta kalau pilih yang antara 2 orang ke, antara apa-apa kita nak buat, nak beli rumah kat mana, nak pergi mana ke, nak duduk kat mana, nak kerja mana, sebagainya lah. Okay? Lepas habis tu sambung, khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi
wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bih. Maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku mohon pemilihanmu menerusi pengetahuanmu. Minta Allah tolong pilihkan. Dan aku mohon kekuatanmu menerusi kudrahmu. Serta aku minta padamu sebahagian dari limpah kurniamu yang sangat besar. Sesungguhnya engkau amat berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau amat mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Dan sesungguhnya engkau amat mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah, kiranya engkau mengetahui bahawa perkara ini adalah baik bagiku dalam urusan agamaku. Ini yang masa tu doa tu kat situ lah. Yang saya kata apa? Masa tu lah berhenti niat apa yang kita minta tu. Baik bagiku dalam urusan agamaku, juga dalam urusan penghidupanku, serta natijah pada urusanku kini dan akan datang, maka tetapkanlah ia bagiku dan permudahkanlah ia untukku, serta berkatilah daku padanya. Dan kiranya engkau mengetahui bahawa perkara ini yang membawa kejahatan kepadaku dalam urusan agamaku, juga dalam urusan penghidupanku dan natijah urusanku kini dan akan datang, maka elakkanlah ia dariku dan tetapkanlah kebaikan untukku sebagaimana sepatutnya, kemudian jadikanlah daku meredainya. Riwayat Bukhari, maka disebut akan hajatnya pada katanya inna hadzal amr. Ada kat bawah tu, pada dua tempat itu. Itu kadang-kadang kita berlaku dalam hidup kita. Kita buat satu keputusan, dulu boleh pergi masjid, bila kita buat keputusan tu pindah rumah ke apa, tak boleh pergi masjid dah. Busy. Akan berlaku. Ingat nak beli kereta, nak beli kenderaan, lepas beli kenderaan tak boleh datang masjid dah. Ketua bab masjid, bab lain bab majlis ilmu, bab lain-lain. Kita dapat kerja gaji lebih, tapi kena jauh sikit, tapi gaji tu puas hatinya. Kita pindahlah kerja. Lepas pindah kerja tu tak boleh duduk majlis ilmu dah. Tak ada masa, tak sempat. Maka mana lagi baik? Itulah kita tak tahu akan datang. Jadi kerana tu kita minta Allah lorongkan kita jalan yang terbaik. Sebab kadang-kadang kita nampak ianya baik, tapi sebenarnya itu tak baik. Tak baik dari segi agama kita. Mungkin dunia kita baik, dari segi agama jadi tak baik. Maksud tak baik itu berkurang. Itulah kita. Sebab tu kita perlu dorongan tu. Okay. Habis tu lepas sembahyang, dah doa, mana tandanya? Kat mana tandanya? Mana satu ni? Adakah dengan cara lepas sembahyang tu apa? Hati kita nak ke mana? Ya, dia panggil cenderung hati. Sebab tu saya sebut tadi, jika dah ada cenderung hati, tak ada isyarah, dia ada hajat. Supaya hajat kita yang kita nak buat ni akan jadi yang terbaik. Dia bukan isyarah, sebab kita dah pilih dalam hati kita. Kerana apa? Tak boleh cenderung. Kalau cenderung tak ada isyarah. Kerana kat mana kita nak dapat keputusan? Dekat cenderung tu. Maknanya sembahyang sekarang ni tak ada cenderung. Kat mana-mana. Sama ada tak suka dua-dua ataupun suka dua-dua, tapi tak ada cenderung ke mana. Maka bila selepas sembahyang dia cenderung, mudah je ke situ, mudah cenderung, dimudahkan jalan tu, yang itulah. Hati kita ke mana? Jadi kaedah solat sunat istikharah adalah bukan sekali, berkali-kali, berminggu-minggu, malah berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sebab petanda dia adalah cenderung. Selagi tak datang cenderung hati belah mana satu, selagi itulah sembahyang. Selagi itu sembahyang. Kita sembahyang sekali dua kali, lepas tu macam wali kita. Sembahyang 2-3 kali je dah nak pilih dah. Padahal makna dalam hati dia memang dah ada dah. Memang dah ada dah dalam hati dia nak yang itu. Tak ada istikharah dah sepatutnya. Jadi dia melalui cenderung hati. Jadi bila dia ulang setelah 2 minggu, tiba-tiba hati tu cenderung ke situ, dia mudah je pilihan yang pertama. Maka yang itulah, buatlah yang itu. Jadi jawapannya dekat cenderung hati, bukan jawapannya dekat, contohnya tulis ke, buat tulis, letak dalam kotak lepas sembahyang. Itu apa? Itu cabutan bertuah. Ada orang buat.
Letak bawah sejadah. Nak jadi Islamik sikit jangan buat gitu. Tu cabutan bertuah kan. Dia letak bawah sejadah. Dia buat letak bawah sejadah. Apa pilihan dia tulis lah. Pilihan 1, 2, 3. Lepas sembahyang dia seluk. Ambil. Yang ini pilihan dia. Bukan. Jika dia buat macam tu, adakah cenderung hati tu ada? Sebab yang poin dia dekat cenderung. Tak cenderung juga. Dia angkat. Aku tak apa nak yang ni. Sembahyang sekali lagi ya. Sembahyang lagi, ambil yang lain pula. Macam mana? Cenderung ke mana hati dia? Jadi jahanam terus semua. Yang ini jadi, yang ini jadi ni. Jadi sembahyang tu jadi main-main. Jadi dia tak ada tulis. Dia tak ada benda-benda macam tu. Tak ada. Sesiapa yang dia mesej orang ke, ataupun kalau kata salesman ke yang nak beli kereta yang mana tadi, dia salesman 3, 5 salesman, yang mana balas dulu, yang itulah yang Allah pilih. Sebab istiqarah, sebab cepat. Lepas tu tengok kering, yang ni mesej dulu, maka ambil dia. Sebab tadi baru istiqarah. Tak ada macam tu. Tidak. Contohlah. Dia mesej dua-dua. Awak betul ke nak kahwin dengan saya? Dia mesej seorang lagi. Awak betul ke nak kahwin dengan saya? Letak je cepat. Allahu Akbar. Sembahyang. Siapa balas dulu? Yang itulah pilihan istiqarah tadi. Saya cerita ni ada orang buat. Dia tanya dia dah buat macam tu. Dia kahwin-kahwin, lepas tu nak bercerai. Padahal dia dah istiqarah. Dia istiqarah macam tu kan. Dia mesej 3-4 orang perempuan. Dia mesej 3-4 orang, saya tak tahu apa. Dia letak je, lepas dia sembahyang istiqarah. Habis, dia kata lepas bagi salam, dia baca doa. Habis baca doa, walhamdulillahirabbil alamin je. Tut. Tengok yang ini, dia kahwin, selang 3 tahun nak bercerai. Kata istiqarah ni Allah pilih. Kenapa nak bercerai? Mana buat istiqarah pun main ikut dan macam tu. Ada yang lagi teruk. Dia buka Quran. Ni lagi teruk. Lepas sembahyang, dia adalah pilihan yang dia dalam kepala dia berapa, 2, 3, 4 pilihan ni istiqarah. Lepas tu dia belek. Dia tengok dia ayat yang pertama yang paling atas, apa benda tadi sebut, adalah kedudukan ayat tu yang belah kiri yang paling atas. Dia Quran yang ada terjemahan. Dia baca terjemahan. Hendaklah engkau mengelakkan daripada yang kiri. Contoh dalam ayat tu, kiri, kejap. Yang tu duk kiri, duk kanan. Aku ambil kanan sebab dalam Quran. Tu lagi jahanam. Macam main judi apa. Quran tak, kita diturunkan Quran untuk kita, bukan untuk buat main gitu. Tu ada tak orang buat gitu? Ada juga. Baca tak dapat istiqarah lagi, belek lagi. Baru dapat. Apa dapat antara ayat-ayat perkataan-perkataan yang ada kena-mengena lah. Kadang-kadang pandai pula dia kait kona jauh. Pandai dia kait kiri kanan lah. Dia kait macam-macam. Dia kait-kaitkan dengan makna tu. Tak boleh buat gitu, tak boleh. Bukan itu caranya. Tak ada, bukan main tulis-tulis macam tu, tidak. Kaedahnya adalah buat sehingga cenderung hati. Jika hati dah cenderung dan dimudahkan ke situ, itulah pilihan Allah. Jika kita dah sampai putus asa, tak ada juga pilihan, tetap juga tak cenderung ke mana-mana, maka ulama mengatakan di antara dua pilihan tadi, ambil yang mudah. Ambil yang mudah je. Ni mudah. Macam tu je. Masa main pilih je lah. Habis nak tunggu bila nak pilih, ambil yang mudah. Wallahualam. Kalau nak ajat panjang, sama akan datang. Solat sunat hajat 17. Sudah ingin tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Astaghfiruka wa ladzina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.